Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mendengar sesuatu yang akan menjadi sebab nur cahaya di dalam hati, untuk melihat perkara-perkara yang dapat menambahkan iman, yang dapat menambahkan keyakinan kepada Allah, yang merupakan salah satu perkara yang sangat penting, secara khususnya apabila kita berada di zaman yang penuh dengan fasad. Zaman penuh dengan fasad, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menghidupkan sunnah aku pada zaman waktu telah fasadnya umatku, maka pahalanya seperti pahala syahid. Dalam riwayat yang lain, seperti pahala 100 orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat menghidupkan sunnah Nabi, kita perlu melihat orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Kita perlu duduk dengan orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan ianya bersumber daripada mahabbah, cinta yang jujur, ta'zim, pengagungan yang benar di dalam hati kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dengan pengagungan dan dengan cinta kepada baginda Rasulullah, seseorang benar-benar akan istiqamah, akan mampu untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Tetapi apabila tidak adanya kecintaan dan tidak adanya pengagungan kepada baginda Rasulullah SAW, maka ianya hanya mengikuti secara luaran, dan perkara itu takutnya akan menjadi sebab dia akan meninggalkan, serta takutnya juga akan menjadi sebab seseorang itu berada dalam jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahirnya kelihatan suara ibadah, gambaran beribadah kepada Allah, tetapi takut akan dibimbing kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menekankan tentang kepentingan hati. Dengan itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memberitahu bahawa pandangan mata kita, pendengaran kita adalah merupakan pintu, lisan kita adalah merupakan pintu kepada hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan kepentingan menjaga mata dan pendengaran kita. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan mata, pendengaran dan juga hati kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sebagai amanah kepada kita, dan Allah akan tanya kembali bagaimana kita menjalani amanah tersebut. Maka apabila kita mengetahui ini adalah amanah yang besar, perlu kita melihat perkara-perkara yang dapat membuatkan hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita mendengar perkara-perkara yang dapat menambahkan pengagungan di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majlis-majlis seumpama ini adalah merupakan contoh di dalam kita melihat, di dalam kita mendengar sesuatu yang akan memperbaiki hati kita. Dan itu kita bermohon kepada Allah, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan asbab Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita yang rusak, dikurniakan kita cahaya nur kepada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyuruh kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah. Allah suruh kita duduk bersama orang-orang yang mengagungkan Allah, orang-orang yang sentiasa berdoa, orang-orang yang sentiasa berdakwah. Bahkan Allah menyuruh kita untuk bersabar duduk bersama mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah memberitahu duduklah bersama, bahkan bersabarlah duduk bersama mereka. Kenapa? Karena nafsu selalunya tidak akan boleh bertahan lama melakukan perkara-perkara yang baik, duduk dengan orang yang baik.
Kerana nafsu ini sentiasa akan diganggu, akan dibisik oleh syaitan kepada hati, ingin untuk melakukan kejahatan, ingin untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Maka apabila kita melakukan kebaikan, kita perlu mengetahui kita berada di dalam jihad. Jihad bukan hanya sebatas kita mengangkat pedang untuk perang, tapi jihad yang besar adalah kita melawan hawa nafsu kita untuk duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang salihin, duduk di majlis ilmu, duduk bersama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahu punca kebanyakan manusia tak mampu nak bersabar, tak mampu nak duduk. Kerana apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'nu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau berpaling daripada mereka hanya sebatas kerana engkau inginkan harta dunia, hanya engkau inginkan hiasan keduniaan. Bahkan wala tuti', bahkan jangan sampai engkau mengikuti pula orang-orang yang mana kami telah melalaikan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan keadaan mereka adalah keadaan yang rusak. Allah memberitahu perkara yang membuatkan seseorang sukar untuk nak bersabar, duduk bersama orang salihin, duduk bersama orang-orang yang dekat kepada Allah dan sebagainya, adalah disebabkan seolah-olah daripada ayat ini memberitahu ke arah dunia, perhiasan dunia, kejar kepada dunia, berlumba kerana dunia, sehingga orang-orang makin lama semakin memberi alasan sibuk kerana dunia, tak mampu nak itu, sibuk kerana dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberitahu, dan jangan pula engkau mentaati, engkau mengikuti orang-orang yang kami telah lalaikan mereka. Orang-orang yang telah jatuh cinta kepada dunia, orang-orang yang berada di dalam keadaan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang seumpama haiwan ternakan, kata Allah. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tak peduli tentang akhiratnya, tak peduli tentang alam al-barzakhnya, tak peduli tentang apapun kebaikan. Orang-orang yang berada di dalam keadaan lalai, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau taat kepada mereka. Kami telah lalaikan mereka. Kenapa kami lalaikan mereka? Karena mereka tidak ada keinginan pun nak mendekatkan diri kepada kami. Di dalam hati mereka, mereka ingin mendekatkan diri kepada dunia, nah sibukkan diri dengan dunia. Dengan itu di dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dunia, wahai dunia, barang siapa yang mengejarmu, barang siapa yang mengejarmu, maka jadikanlah mereka itu hamba kepada engkau. Biar mereka sibuk terus. Hamba, sekolah sibuk, full time, waktu dah tak ada. Tetapi barang siapa yang menghambakan diri kepada aku, wahai dunia, engkau berkhidmat kepada dia. Engkau berkhidmat kepada dia. Perkara ini yang merupakan asas di dalam agama. Allah ingin mengingatkan kita, Nabi SAW ingin mengingatkan kita, agar hati kita sentiasa memandang kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah SAW. Hati kita sentiasa memikir segala sesuatu yang kita lakukan, adakah kita inginkan keridaan Allah ataupun tidak. Dengan itu ulama ahli tasawuf, ulama salihin, rabbaniin, mereka sehingga berkata, orang-orang yang dinamakan sufi, orang-orang yang dinamakan orang-orang yang dekat kepada Allah. Sufi bukan yang dimaksudkan dengan zaman sekarang macam-macam istilah, tetapi sufi yang dimaksudkan adalah orang yang hatinya bersih, orang yang ingin dekat kepada Allah. Mereka adalah abna waqtih, mereka adalah anak kepada waktunya, sehingga tidak berlalu setiap pernafasan, setiap saat, kecuali mereka merenungkan, adakah aku melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Pernafasan mereka, kadang mereka istighfar karena adanya pernafasan yang terlepas di dalam tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena mereka suka muhasabah. Kenapa? Karena tujuan mereka jelas. Kenapa? Karena mereka suka duduk dengan orang-orang yang mengingatkan hati mereka kepada tujuan yang jelas. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Orang-orang yang kami telah lalaikan, dan mereka itu adalah orang yang mana? Yang wattaba'a hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang lalai ini adalah orang-orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia nak semua, apa yang nafsu nak semua diberikan.
Sehingga sedikit demi sedikit hatta maksiat dan dosa pun nafsu nak diberikan. Maka dengan itu syariat datang untuk nak membuatkan kita berada di tengah-tengah, agar mampu menjaga diri kita, agar kita tidak jatuh kepada lembah kemaksiatan dan sebagainya. Karena nafsu ini sama seperti anak yang kecil. Kita mempunyai anak, apabila diberikan Allah seorang anak, ianya merupakan amanah dan tanggungjawab. Tapi kalau ibu bapa yang tidak reti untuk nak terbiah anak mereka, apa saja anak-anak diberikan, anak-anak itu diberikan, anak-anak ini diberikan. Sehingga sampai satu tahap last sekali apa yang terjadi, seolah-olah anak ini yang memerintah mak bapak dia. Aku nak benda ni, kau tak bagi, aku akan menangis, aku akan itu. Sehingga ayah dan ibu rasa bersalah. Sehingga sampai ke tahap kadang seolah-olah macam menghina kepada kedua ibu bapa dengan keinginan daripada seorang anak yang tidak ada habisnya. Begitu juga hawa nafsu. Apabila kita beri dan kita tidak ada limit, tidak ada waktu kita beritahu stop, cukup waktu untuk solat, stop, cukup waktu untuk berzikir, stop, cukup duduk, bersabar, paksa diri duduk di dalam majlis zikir dan sebagainya. Bila tak ada waktu tersebut, khalas, dia akan kontrol kita. Aku nak benda ni, khalas, aku nak benda ni. Dengan itu disebutkan dalam sebuah kisah bahawa ada seorang orang salihin. Dia ini adalah seseorang yang selalu melawan hawa nafsunya, sehingga sampai ke tahap dia seolah-olah boleh merasai apabila boleh seolah-olah nak membezakan suara nafsu dengan suara yang menginginkan ibadah, ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga suatu ketika apabila dia selalu, setiap kali nafsu dia nak buat benda ni, dia buat yang opposite. Nafsu dia nak buat benda ni, dia buat yang opposite. Apa saja nafsu dia nak buat benda tu, dia buat benda yang opposite. Sehinggalah sampai ke tahap suatu ketika dia bermimpi, di dalam mimpinya dia ada niat nak pergi jihad. Dan bila mana dia ya'rid ala kepada hatinya, dia seolah-olah bertanya, bila aku nak berjihad ni ibadah besar, bertanya kepada dirinya, bertanya kepada nafsunya. Nafsunya berkata, buatlah ibadah bagus. Selalunya kalau aku nak buat benda baik, aku tanya diri aku, nafsu aku mesti cakap jangan buat. Tapi kali ini aku tanya beribadah jihad, dia kata buat, bagus ni, terus. Ahlillah, orang-orang yang dekat kepada Allah sentiasa muhasabah, fikir mustahil. Mustahil, kata, kenapa nafsu aku mesti ada something, mesti ada sesuatu yang tersembunyi yang aku tak tahu. Sehingga dia muhasabah, dia renungkan, dia muhasabah, dia minta kepada Allah, berdoa, bertawajuh kepada Allah. Kenapa nafsu aku ni rasa macam ada keinginan nak ke arah benda ibadah ni, sedangkan ni ibadah besar? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada orang yang jujur tadi, sehingga dia pada waktu malam dia bermimpi seolah ada seperti makhluk yang mana ianya adalah nafsu dia bercakap dengan dia. Maka dia bertanya, wahai nafsuku, kenapa engkau nak beribadah? Kenapa engkau tetap menyuruh aku untuk berjihad? Bukankah kau selalu tak suka benda-benda yang baik ni? Dia kata, wahai fulan, aku dah penat dah. Setiap hari engkau duk attack aku. Habis dah tak ada tenaga dah. Aku suruh ni engkau tak mahu. Aku suruh buat ni engkau tak mahu. Semua keinginan aku engkau tak mahu ikut. Khalas, biar mati sekali, matilah sudah. Kau perang kau mati, khalas, biar aku mati sekali. Dia tak boleh tahan lagi dah. Maka dengan itu orang-orang salihin dahulu, mereka telah matikan nafsu mereka. Sehingga apabila mati nafsu ini apa? Apabila melakukan ibadah, tidak lagi ada keinginan sedikit pun di dalam hati kerana manusia, karena ingin pujian manusia. Tidak ada keinginan di dalam memiliki harta kerana apa? Kerana ingin sombong lah. Jauh daripada semua itu. Dengan itu kadang ada orang-orang salihin digunakan harta yang banyak dan sebagainya, tetapi hati mereka ma' Allah. Hati mereka sentiasa bersama Allah, sehingga dunia kalau dihabis semua tak ada pada mereka pun, mereka tetap berada di istiqamah tempat mereka. Mereka berada dalam tempat istiqamah, tetap berada dalam keadaan mereka. Dengan itu, perlunya majlis-majlis seumpama ini menjadi sebab membuatkan hati kita mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidup, sehingga kita mampu untuk mengagungkan Allah, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya Rasulullah, mereka tanya kepada Rasulullah, ayu julusa ana khair, siapa orang yang paling baik untuk kita duduk dengan mereka ni, siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man dzakarakum billahi ru'yatuh. Mereka adalah orang yang apabila engkau melihat sahaja muka mereka, melihat wajah mereka, mengingat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mantiqah, dan bertambah pula ilmu melalui lisannya. Apa yang disampaikan membuatkan bertambah ilmu pada dirimu. Wa dzakarakum bil akhirati amaluh, dan amalannya pula, hayahnya apa yang dilakukan mengingatkan engkau kepada akhirah. Yang pertama membuatkan engkau melihat kepada mereka, langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang disampaikan semuanya menambahkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, akhlak, adab, amalannya semua mengingatkan kita tentang akhirah. Dengan itu disebutkan, barang siapa yang tidak pernah melihat orang yang berjaya, maka kaifa yuflih? Bagaimana dia akan berjaya? Tidak akan berjaya. Bacalah kitab agama dekat rumah sorang-sorang, tak akan boleh bagaimana. Tetapi duduk dengan orang yang benar-benar berada dalam akhlak dan adab, baru perkara itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu disebutkan orang-orang saat duduk bersama dengan ulama yang besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kadang-kadang majlisnya penuh, sehingga disebutkan bahawa lebih kurang kadang 5,000 orang yang datang, ramai majlisnya. Dan didapati orang-orang yang di dalam majlis ada yang menulis, mengambil faedah, tapi tak banyak yang mengambil faedah yang tulis ni. Yang tulis ni mungkin dalam lebih kurang 500, 300 hingga 500 orang. Dan disebutkan kebanyakan mereka yang lain-lain ni semua belajar daripada mana? Wal baqun yata'allamun min husnil adab wa husnis samat. Yang lain-lain ni bukanlah rugi kalau mereka tak tulis, tetapi mereka mempelajari melalui mata mereka yang melihat adab, melihat keadaan orang-orang salihin, melihat ulama. Pandangan mata mereka melihat sahaja membuatkan hati bertambah iman, membuatkan hati bertambah yakin kepada Allah, membuatkan hati bertambah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu, kebanyakan orang-orang salihin, bahkan Imam Abu Talib al-Makki, beliau pernah berkata, dahulu ramai orang-orang pergi di negara Mesir berdulu banyak awliya salihin, pergi hanya sebatas nak pergi melihat orang-orang awliya salihin, melihat orang-orang yang dekat kepada Allah, karena perkara itu menambahkan iman mereka, menambahkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya keadaannya orang-orang salihin yang telah pernah melihat, orang yang pernah melihat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk memandang kepada orang-orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, dalam masa yang sama menjaga mata kita agar tidak melihat perkara-perkara yang mengundang kita kepada opposite jalan yang diridai oleh Allah. Karena seperti mana kita sebutkan, ada orang yang kita melihat mengingatkan kita kepada Allah, ada juga orang yang kita melihat mengingatkan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Membuatkan kita melihat dia saja kita langsung jadi musuh Allah. Melihat mereka sahaja langsung melemahkan kita untuk nak beramal. Mendengar kata-kata mereka membuatkan khalas. Daripada awalnya istiqamah, masya-Allah, membaca Al-Quran dan sebagainya, tiba-tiba duduk dengan satu orang tu khalas. Kata-katanya yang melemahkan. Buat apalah kau nak paksa diri itu, ini dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia makin lemah. Maka dengan itu, apabila kita mengetahui perkara-perkara seumpama ini, kita dapati bahawa pandangan mata dan pendengaran sangatlah penting di dalam agama. Sehingga disebutkan bahawa Nabi Isa AS beliau pernah berkata, Iyakum wan nadhrah. Hati-hati dengan pandangan mata. Karena apa? Fa innaha tuzri'u syahwah fil qalb wa kafa biha li sahibiha syahwah. Karena ianya seperti saat kita melihat saja perkara yang haram dan sebagainya, hanya sebatas melihat sekejap sahaja pun dah menjadi sebab adanya dah ditanam di dalam hati kita. Benih dah masuk di dalam hati. Benih dah masuk di dalam hati kita untuk apa? Untuk mempunyai syahwah, keinginan. Kebanyakan orang mempunyai keinginan dunia, keinginan nafsu, keinginan maksiat dan sebagainya. Daripada mana? Karena saat dia tak boleh nak kontrol mata, pernah melihat, maka keinginan dah ditanam benih di dalam hati. Nah, benih itu kalau dah membesar, dah menjadi pokok, nak potong dah susah. Nak cabut akar dah dalam dah tertanam.
Maka dengan itu kadang ada orang yang terbelenggu dengan maksiat dan dosa. Dan ini susah dah. Kalau dah terbelenggu, dah kerana mula dengan melihat. Sehingga lama kelamaan dia dah makin membesar, dah makin kuat kita duk tambah, duk melihat. Sehingga yang menjadi besar, menjadi kuat. Nak cabut pun dah susah. Maka orang seperti ini, kadang orang-orang salihin sebelum kita ajar, kena hadir majlis zikir banyak-banyak. Berzikir dengan betul-betul semangat dan sebagainya. Sehingga benda ini menjadi asbab Allah cabut semula akar yang jahat tadi di dalam hati. Akar keinginan kepada perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Bahkan juga bila kita renungkan bagaimana orang-orang salihin dahulu kadang tarbiyah. Adanya mereka bertarbiyah dengan khalwah, kan membuatkan anak murid mereka bertarbiyah, berzikir. Karena nak keluarkan ni akar. Akar daripada cinta kepada dunia, akar daripada kecintaan kepada kemaksiatan dan dosa dan sebagainya. Tapi kita berada di zaman mungkin kita dah susah untuk nak melakukan ibadah seperti ini. Maka Imam Abdullah bin Haddad, paling kurang kita jadi ashabul yamin. Kata Imam Haddad, yang paling kurang kita melakukan perkara-perkara yang baik dah cukup. Salat fardu kita jaga, kita melakukan berzikir-zikir yang kita mampu. Kita duduk dengan para ulama dan salihin. Benda-benda seumpama ini kalau ada keikhlasan dan kejujuran, insya-Allah akan selamat walaupun berada di akhir zaman. Taib. Dalam masa yang sama, perlu kita mengetahui bahawa melalui pandangan mata kita bukan hanya sahaja menanamkan di dalam hati syahwah, keinginan kepada dosa dan maksiat, tetapi melalui pandangan mata menjadi sebab Allah mengharamkan mata yang tadi telah melihat maksiat untuk melihat Al-Quranul Karim. Sehingga berat nak tengok Al-Quran. Mata yang tadi dah terbiasa dengan maksiat, berat nak mentengok hatta wajah orang yang saleh. Sehingga kadang menjadi opposite. Melihat saja wajah orang saleh, ini mungkin orang yang munafik ke apa, dan macam-macam sangka buruk di dalam hati. Perkataan yang haram apabila dia berkata, maka menjadi sebab berat pula dia nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka dengan itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam masa yang sama, untuk kita menjaga mata, untuk kita menjaga pendengaran kita, ada salah satu jalan juga yang akan membuatkan kita sentiasa merasai mampu untuk kita merasa dekat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah memberitahu, beramallah. Sesungguhnya Allah melihat amalanmu. Bukan saja Allah melihat amalanmu. Wa rasuluhu, dan Rasulnya, Allah melihat amalanmu. Bukan saja itu, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, orang yang beriman boleh jadi di dunia. Dalam masa yang sama, ada hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, inna a'malakum tu'rid ala agaribikum wa ashairikum fi guburihim. Sesungguhnya amalan yang kalian kerjakan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarga kerabat kamu yang berada di dalam kubur. Ayah kita mungkin yang dah meninggal, ibu kita yang mungkin dah meninggal, jangan fikir mereka tak tahu amalan apa yang kita lakukan. Di dalam hadis mereka melihat, mereka ditunjukkan oleh Allah. Nah ini, anak engkau dah buat benda ni kat dunia. Anak engkau dah buat maksiat. Tetapi karena mereka dah kembali kepada Allah, apa yang mereka boleh lakukan? Fa in kana khairan istabsharu bih. Kalau dia melihat perkara yang baik dilakukan oleh anak-anaknya, oleh cucunya, dia bergembira, dia seronok. Wa in kana ghaira dhalik, apabila bukan berada di dalam kebaikan, maka mereka menangis, berada di dalam keadaan sedih. Allahumma alhimhum ayya'malu bi ya Allah, jadikanlah mereka orang yang taat. Janganlah kau matikan mereka kecuali mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal keadaan mereka yang telah kembali kepada Allah di dalam kubur. Apabila kita mempunyai hati yang hidup, kita akan merenungi setiap amalan, perbuatan dan perkataan kita dipandang oleh Allah, diketahui oleh baginda Rasulullah. Subhanallah. Cukup kalau hanya sebatas Rasulullah mengetahui amalan kita. Cukup hanya sebatas kalau kita menyampaikan salam, Nabi menjawab salam kita dalam hadis. Cukup disebutkan dalam hadis, Nabi akan ditunjukkan oleh Allah amalan umatnya yang baik dan amalan umatnya yang tidak baik. Akan ditunjukkan. Perasaan malu di dalam hati terhadap Rasulullah perlu ditanam. Melalui majlis-majlis seumpama ini kita menanam. Sehingga kita apabila melakukan sesuatu kita merasa, ya Allah, Rasulullah tahu apa aku nak buat. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang tadi aghfalna, kami dah melalaikan mereka. Allah dah tak peduli. Dah tak ada keinginan nak mendekatkan diri kepada Allah. Apa benda dia nak ingat benda-benda macam ni?
benda-benda yang halus seperti ini. Taib, tak mampu. Hatta orang yang beriman, malulah kepada ayah dan ibu. Kalau kita, orang di depan mata kita melihat kita melakukan dosa, kita rasa malu. Kenapa apabila orang tidak melihat, kita merasa tidak malu? Iman perlu ada di dalam hati. Sehingga apabila kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh orang salihin, sehingga kita tidak mahu melakukan sesuatu yang membuatkan mereka sedih. Kita tak mahu membuatkan ayah ibu kita sedih. Kita tak mahu membuatkan datuk nenek kita sedih. Kita tak mahu mengingat kata keluarga. Sehingga dalam setengah riwayat, setiap ada orang yang dah meninggal, maka akan ditanya, macam mana keadaan aku punya keluarga, aku punya anak saudara dan sebagainya dan sebagainya. Macam mana keadaan mereka? Mereka nak mengetahui. Kerana apa? Kerana kita ini berada di darul amal. Kita berada di tempat yang kita boleh beramal. Amalan kita akan sampai kepada mereka. Kita membaca, jangan kita fikir ayah kita, ibu kita, apabila kita melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala. Jadi mereka menunggu-nunggu pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya dan sebagainya. Dengan itu kata Nabi SAW, semua amalan akan terputus kecuali 3. Waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang tetap mendoa, beribadah dan sebagainya, kebaikan terus mengalir walaupun dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila kita mampu untuk mempunyai hati yang berusaha tadi, menjaga daripada melihat perkara yang haram, dan dalam masa yang sama mempunyai hati yang sampai kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu sentiasa merasai dipandang oleh Allah, merasai dipandang oleh Rasulullah, merasai dipandang oleh orang-orang beriman, keluarga kita mungkin yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menguatkan iman kita sehingga mampunya mata kita mengalir air mata kerana Allah. Zaman sekarang, kerana hati berada dalam keadaan keras, problemnya adalah tidak lagi mampu kita nak mengalirkan air mata kerana Allah. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, Allah memberitahu mata yang tidak akan masuk ke dalam api neraka, yang tidak akan mendekat kepada api neraka, kerana mata yang waktu jawful lail, di tengah lewat malam, menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat tidak ada lagi dah naungan kecuali naungan Allah. Ada golongan yang termasuk daripada golongan orang yang mendapat naungan Allah. Mereka adalah waktu malam memperbanyakkan menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Menangis kerana khasyah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh as-salafun as-salihin, al-buka min khasyatillah. Menangis kerana takut kepada Allah. Jangan kita fikir amalan ni kecil. Menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tudfi' dam'ah minhu amthal al-bihar minan nar. Satu titik air mata yang keluar kerana takut kepada Allah boleh memadam lautan daripada neraka. Lautan daripada neraka yang sepatutnya kita masuk. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita. Begitu banyak dosa kita terampun melalui air mata, satu air mata yang mengalir kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu orang-orang salihin dahulu mereka begitu banyak menangis. Sehingga ada yang disebutkan Abdullah bin Amr al-As, beliau pernah berkata bahawa untuk aku menangis kerana takut kepada Allah, ahab ilayya min atasaddaq bi 1000 dinar. Lebih aku suka daripada aku mengeluarkan 1000 dinar. Ini 100,000 ringgit ke apa? Untuk aku nak menangis kerana Allah, lebih aku suka. Karena perkara itu, kalau dia betul-betul kaya, tak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Tetapi kalau nangis kerana takut kepada Allah, ini bukan sebarang orang melakukan. Takkan kita nak berpura-pura di depan manusia. Orang yang menangis kerana Allah Subhanahu wa taala, amalannya sangat tinggi. Dengan itu, saat Nabi SAW di akhir umur, berada di dalam keadaan sakit, tak mampu beliau untuk nak menjadi imam. Sehingga apabila beliau dibawa untuk menjadi imam, bangun sekejap, terjatuh, yaghsha alaih, pingsan dan sebagainya. Berada di dalam keadaan dah di akhir umur. Sehingga Rasulullah SAW apabila kembali ke rumahnya, suruh kedepankan Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah kebetulan yang ada bersama Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, macam mana kau nak kedepankan Abu Bakar ya Rasulullah? Ayah aku ni, aku tahu ayah aku. Apabila kenapa? Karena aku punya ayah ni orangnya dia lembut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Orangnya dia lembut dan dia ini kathirul buka, dia ini banyak menangis. Sehingga nanti dia tak akan mampu nak solat. Nak menjadi imam kepada mereka, nak mengganti Nabi SAW, dia akan banyak menangis nanti. Sehingga nanti orang dah tak boleh nak solat kerana terlalu banyak menangis." Ini keadaannya orang-orang salihin sebelum kita. Keadaannya
para sahabat yang mendapat tarbiyah langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, majlis seumpama ini kita niat agar Allah lembutkan hati kita, bersihkan hati kita, membuatkan hati kita mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupan, menggunakan cahaya kepada hati kita sehingga di lewat malam kita mampu menangis karena Allah, menangis karena Rasulullah, menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, menangis karena rindu kepada baginda Rasulullah. Kita berada di dalam bulan yang penuh dengan barakah, bulan Rabiul Awal. Kita bermohon moga-moga insya-Allah bulan ini menjadi sebab menambahkan kerinduan yang jujur kepada baginda Rasulullah, menambahkan kecintaan kita yang jujur kepada baginda Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menggunakan kita taubat dan nasuha, taubat daripada segala dosa yang pernah kita lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berzikir sedikit dengan niat, moga-moga insya-Allah Allah mengeluarkan daripada akar-akar yang jahat daripada hati kita pada malam ini dengan niat moga-moga Allah menanamkan dalam hati kita akar benih-benih yang akan membawa kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita sebut dengan niat setiap kali kita menyebut kalimat ya Allah dalam hati kita, agar tanam dalam hati kita niat-niat yang baik, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama-sama kita sebut ya Allah, 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 Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Berkat kami bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allah, berkat kami berduduk di dalam rumahmu ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan segala doa kami. Oh ya Allah, ya Allah, Allah, kami beriman kepadamu ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami beriman kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, kami yakin saat ini Allah sedang memandang kepada kami. Saat ini Rasulullah sedang memandang kepada kami. Para orang-orang yang beriman sedang memandang kepada kami. Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majlis ini kecuali kau keluarkan sifat nifaq, sifat munafik yang ada dalam hati kami ya Allah. Allah, ya Allah, Allah, jadikan kami orang yang jujur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanamkan hati kami cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, Rahim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
رسول الله. Moga-moga insyaAllah Allah menggunakan kita husnul khatimah dengan berkat kita memperbaharukan iman kita dengan menyebut kalimat la ilaha illallah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi. Jaddidu imanakum, perbaharukanlah iman kamu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Moga-moga dengan berkat kita berzikir, dengan berkumpul pada malam ini menjadi sebab tidak kita kembali kepada Allah kecuali akhir lidah kami dapat menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dikumpulkan kami semua insyaAllah bersama Rasulullah SAW. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Syekh kita yang telah kembali kepada Allah, Syekh Fahmi Zamzam. Moga-moga diangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama orang-orang salihin berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله